Bukti dianya dia marilah Sayyidina Ali, ada kisah Sayyidina Ali, ada seorang perempuan itu, hak ni cerita hak selepas ni lah, dia berkait dengan hak selepas ni. Nak rayaknya keputusan hakim itu jadi bila perempuan itu ada seorang lelaki, dia dakwa perempuan itu isteri dia di hadapan hakim. Dia bawa saksi palsu. Hak ni, hak kemudian hakim pun dah saksi, ada saksi itu zahirnya nampak adil, dia pun memutuskan memang betul, tak apalah, ini isteri engkau. Baik. Pernah berlaku kepada Sayyidina Ali lagu tu. Satu orang tu bawa dua orang saksi palsu, dia kata seorang perempuan tu isteri dia. Maka Sayyidina Ali pun memutuskan, tak apa, isteri kamu, isteri kamu lah. Tiba-tiba yang perempuan tu dia tahu memang dia tak nikah lagi pun sebelum pada tu, tak nikah lagi. Hak ni, hak kes kemudian, walam tuzawwaj, kes kemudian, dia tak menikah lagi. Jadi dia rasa tak sedap hati hak tina ni. Sebab apa? Sayyidina Ali mengatakan dia ni sebagai isteri kawan tu, semata-mata kerana kawan tu dakwa dia ni sebagai isteri, dan bawa dua orang saksi. Saksi itu saksi yang palsu, sebenarnya tidak nikah lagi. Hak perempuan tu kata, sebenarnya saya tidak nikah lagi, kata dia pula. Tapi kalau tuan nak kahwin, tuan setujulah saya menikah dengan dia, tuan akad nikah lah. Dia kata akad nikah lah, tak payah. Sayyidina Ali kata, dua orang saksi itu telah mengahwinkan kau. Dia kata gitu. Dia kata gitu, dan aku telah mengahwinkan kau dengan keputusan tadi. Ini kata dia ni, dia pegang dengan hak Sayyidina Ali tu. Dia pegang hak Sayyidina Ali tu. Adapun Imam Bukhari ke apa, dia tak sih. Tak sih. Sebab apa? Tengok ni hadis ni, anak dara kena minta izin dulu. Ni perempuan ni bila diminta izin, memang dia tak nikah lagi. Dan kalau janda mesti diminta perintah dia. Perempuan ini dia tidak diminta perintah daripada dia supaya mengahwinkan dia. Tak ada. Tak ada. Bila begitu bagaimana dia jadi kahwin? Semata-mata dengan dakwah orang tu. Lepas tu dengan saksi yang falsu pula. Dua orang saksi yang falsu. Jadi Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain, jumhur ulama mengatakan tak sah dakwaan itu. Baiklah, Imam Abu Hanifah kata, ini masalahnya kita ni dalam mahkamah, hakim manalah dia tahu, manalah dia tahu. Nak tahu saksi ni betul-betul adil ke tidak adil, mana dia tahu? Setakat yang dia maklum lah, setakat yang dia tahu. Memanglah ditugaskan dia, tanggungjawab dia kena siasat setakat mana paling jauh dia boleh pergi tentang seseorang tu, orang ni bagus ke tidak. Kalau didapati semua orang kata bagus, baguslah. Kadang-kadang orang yang memang baik pun boleh jadi dia menipu juga. Kalau kita kata perkahwinan itu tidak sah, dan kalau perempuan itu kemudiannya setuju, dia turut gitu, apakah kita nak kata perhubungan lelaki dengan perempuan itu kita nak katakan? Kalau kita tidak terima sebagai suami isteri, jadi perhubungan haram lah. Gitu, perhubungan haram lah. Kecuali kalau perempuan itu menafikan. Dia menafikan, dia kena bagi saksi pula lah. Kalau dia tak boleh bagi saksi, dah menang kawan ni lah. Bila menang kawan ni, dia sebagai isteri, setakat mana hak zahir. Kalau mari di hadapan kita sebagai hakim, kita nak kan? Gitu dia kata. Dan tidak semesti apabila saksi ni palsu maka tidak sah. Kita kata mengikut Imam Bukhari, mengikut Imam Bukharinya, dah saksi ni tidak adil. Bila tidak adil, macam mana boleh dia jadi saksi? Itu betul dari segi hakikatnya, tapi hakim mana tahu? Mana tahu? Jadi Imam Bukhari dan jumhur ulama ni dia pergi kepada hati orang yang melakukan perbuatan. Kamu tanyalah diri kamu sendiri, yang kamu buat ni saksi palsu. Bila saksi palsu, kalau tidak sah, apa maknanya kamu buat semua ni? Jadi haram sepatutnya juga. Kan kalau kita letak situ, orang jadi takut. Ni kalau kita kata dengan saksi palsu pun jadi juga, orang akan berani lah.
Orang akan berani lah. Imam Abu Hanifah dia pergi pula, dia kata tengok dalam bab li'an. Dalam bab li'an Nabi SAW memisahkan antara suami isteri. Dia pisah. Itu maknanya hakim ni dalam kes fusuh akad, dia kuasa dia tu berjalan dari segi zahir dan batin. Iaitu misalnya kalau dalam kes li'an, Nabi SAW telah memutuskan suami isteri, hubungan suami isteri itu pisahkan. Padahalnya salah seorang daripada dua orang ni yang berli'an tu mesti ada yang tak betul, yang berdusta, yang berbohong. Dalam hadis Bukhari ni pun kita sudah jumpa dah. Dia kata salah seorang daripada kamu ni mesti berdusta. Kalau si suami itu berdusta dalam tuduhan dia terhadap isteri dia berzina dengan orang, kalau dia berdusta, maknanya saksi dia tak boleh nak pakai dah. Tak boleh nak pakai dah. Kalau nak kira dakwaan dia tu tak boleh nak pakai dah. Tapi manalah hakim nak tahu dia betul ke tak betul. Begitu juga kalau isteri dia tu tak betul, isteri dia kan belian dia menafikan hak suami dia tuduh tu, sehingga dia terlepas daripada hukuman had zina. Baiklah, kalau dia tu tak betul, kalau si isteri tu tak betul, hakim tak tahu juga. Mesti salah seorangnya ada betul, ada tak betul. Mana bukan kedua-duanya betul. Lagu tu pun diterima juga, dipasahkan juga. Tidak kata dah kedua-duanya ni salah seorangnya mesti ada tak betul. Bila ada salah seorang tak betul, tak adil, tak boleh diputuskan apa-apa. Tidak. Nabi SAW telah memutuskan hubungan dua orang, walaupun tahu, yakin bahawa salah seorang daripada dua orang yang berlian itu berdusta, dia tetap jalankan juga. Supaya juga di sini, kalau saksi itu palsu pun maknanya hakim setakat tu ya dia boleh, berdasarkan zahir. Kalau seseorang itu dakwa, dia kata orang ni gini ni. Dulu kita sudah jumpa dah. Hak Sayyidina Ali tu siapa kerak tangan orang tu kan. Orang tu saksi, dia kata kawan ni curi. Dah cukup dah saksi, zahirnya molek. Sayyidina Ali juga dia kerak tangan. Lepas tu saksi tu mari pula, dia kata tak betul pula. Mana hakim nak tahu? Dia hanya menghukumkan berdasarkan hak zahir mari kepada dia. Berdasarkan ini hukuman dari segi dunia, dari segi akhirat tu Allah SWT tahu. Dari segi akhirat tu. Hak ni Imam Abu Hanifah pun dia kata tak molek buat lagu ni, memang tak molek. Tapi sah ke tidak? Sah ke tidak? Di dalam kes ni, qala ba'dun nas, kalau anak dara tidak diminta izin daripada dia dan dia belum dikahwinkan, tiba-tiba ada satu orang buat hilah, dia kemukakan dua orang saksi yang mengatakan bahawa dia telah mengahwini perempuan itu dengan persetujuannya. Hakim pun memutuskan tentang perkahwinan mereka, perkahwinannya, dan si suami itu tahu bahawa kesaksian dia itu tak betul, fala ba'sa, tidak mengapa dia menyetubuhinya, dan ini adalah perkahwinan yang sah. Kata Imam Abu Hanifah. Sebab apa? Walaupun dia menipu, walaupun ada unsur penipuan, walaupun saksi itu saksi palsu. Sebab apa? Hakim tadi dia memutuskan perkahwinan itu sebagai perkahwinan yang sah atas dasar hak dia fahamnya saksi itu saksi yang betul. Kalau atas dasar saksi yang palsu, mana boleh hakim buat keputusan lagu tu? Hakim tu sendiri tak betul lah. Hakim tu sendiri kena lucut ke jawatan dia. Dia tak tahu. Cuma pada hakikatnya saksi itu adalah saksi yang palsu. Hakim berdasarkan zahir, dia mengatakan, dah kamu dakwa begitu, iyalah. Perempuan itu, walaupun perempuan itu belum dikahwini dan perempuan itu tidak diminta izin, Imam Bukhari kata, kan dalam hadis itu kata dah kan, kalau anak dara kena minta izin, dah tidak minta izin tak jadi dulu lagi lah. Apa makna dia pergi dakwa dia berkahwin dengan kawan dia bila dia dapat izin? Perempuan itu kata tidak. Perempuan itu menafikan. Kan ada semacam unsur paksaan juga di situ. Apalah daya hak perempuan tadi yang tidak ada bukti, tidak ada saksi, tak boleh bukakan saksi, tiba-tiba dia terpaksa menjadi bini orang pula dah. Dengan saksi palsu. Hakim mana dia tahu bahawa saksi itu palsu? Hakim tak tahu. Dia ingat ke saksi itu molek?